Dalam sejarah umat manusia, munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi telah menggoncangkan keimanan. Dari Musailamah Al-Kadzab hingga pembohong zaman moden, mereka hadir sebagai ujian bagi umat Islam. Tetapi, bagaimana kita mengenali fitnah ini? Apakah peringatan Rasulullah tentang mereka? Tak. Adakah ini petanda kiamat semakin dekat? Ikuti penceritaan penuh tentang para dajjal yang mengaku nabi, rahsia di sebalik jumlah mereka, dan apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapinya. Jangan terlepas satu detik pun, kerana ini adalah peringatan untuk kita semua. Salah satu tanda besar menjelang hari kiamat adalah munculnya para dajjal, iaitu mereka yang mengaku sebagai nabi. Fenomena ini telah diberitakan oleh Rasulullah sebagai salah satu bukti kebenaran wahyu yang diberikan kepada baginda. Peristiwa ini bukanlah sesuatu yang hanya berlaku pada satu masa tertentu, tetapi berterusan sehingga waktu kiamat semakin hampir. Fenomena ini juga menjadi ujian kepada keimanan umat Islam sepanjang zaman. Dalam sejarah, terdapat individu-individu yang telah menyesatkan umat dengan mendakwa diri mereka sebagai nabi. Antara yang terkenal ialah Mahmud Muhammad Taha dari Sudan. Beliau telah mengelirukan ramai orang dengan ajarannya yang sesat sebelum akhirnya dihukum mati pada tahun 1985. Selain itu, terdapat juga Rashad Shalifah, seorang penulis kitab Alaihatisata Asyar yang turut mengaku sebagai nabi. Dakwaan mereka bukan sahaja mengelirukan, tetapi juga menimbulkan kekeliruan besar dalam kalangan umat Islam. Fenomena ini bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah umat manusia. Sejak zaman Rasulullah sendiri, terdapat individu-individu yang muncul dengan dakwaan palsu sebagai nabi, yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan kebenaran wahyu Allah. Salah satu tokoh yang paling terkenal ialah Musailamah Al-Kadzab. Dia muncul di wilayah Yamamah, berhampiran Najdi, dan mendakwa dirinya sebagai nabi yang diutus bersama-sama Rasulullah. Dakwaannya tidak terhenti di situ. Dia juga berusaha menandingi Al-Quran dengan mencipta ayat-ayat yang kononnya berbentuk wahyu. Ayat-ayat ini, seperti cerita tentang gajah yang menyerupai ayat-ayat Al-Quran, sebenarnya adalah karut dan jauh dari keindahan serta hikmah firman Allah. Musailamah tidak sekadar membuat dakwaan kosong. Dia memanfaatkan kedudukannya sebagai pemimpin kaumnya untuk menyebarkan ajaran sesat ini dengan janji-janji palsu, seperti pengecualian solat dan hukum hakam Islam. Ramai yang terpedaya, bukan kerana kepercayaan, tetapi kerana tekanan dan keinginan terhadap kemudahan yang ditawarkan. Tindakan Musailamah akhirnya membawa kepada salah satu peperangan besar dalam sejarah Islam, iaitu Perang Yamamah, di mana ribuan sahabat dan pejuang Islam terkorban, termasuk para penghafaz Al-Quran. Di kawasan Yaman, seorang lagi individu, Al-Aswad Al-Ansi, juga mendakwa dirinya sebagai nabi. Dia memanfaatkan kekuatannya sebagai seorang ketua kabilah untuk memaksa pengikutnya menerima dakwaannya. Al-Aswad tidak sekadar membuat dakwaan palsu, tetapi juga menggunakan kekerasan untuk menundukkan wilayah-wilayah tertentu di Yaman. Akhirnya, dia dibunuh oleh seorang pengikutnya sendiri atas perintah sahabat Rasulullah, yang bertindak segera untuk memadamkan fitnah besar ini. Tidak terkecuali, seorang wanita bernama Sajah juga muncul dengan dakwaan serupa. Berasal dari suku Tamim, Sajah memanfaatkan kelemahan dan kekeliruan di kalangan umat untuk memperluas pengaruhnya. Dia bahkan bergabung dengan Musailamah untuk memperkuat kedudukannya. Namun, kerjasama ini akhirnya menjadi sekadar langkah politik tanpa asas agama. Sajah kemudian menarik kembali dakwaannya selepas menyedari kebenaran Islam, namun tindakannya telah meninggalkan kesan besar dalam mencemarkan akidah umat pada zamannya. Fenomena nabi palsu ini tidak hanya berakhir dengan dakwaan lisan, tetapi membawa kepada kerosakan besar dalam akidah, masyarakat, dan politik umat Islam pada waktu itu. Iaitu, yang pertama, kerosakan akidah. Dakwaan mereka menggugat kepercayaan umat kepada kerasulan Rasulullah dan kesempurnaan Al-Quran. Orang yang terpedaya dengan ajaran palsu ini menyimpang dari ajaran Islam yang sebenar. Yang kedua, perpecahan umat.
Kemunculan nabi palsu seperti Musailamah dan Al-Aswad mencetuskan perpecahan antara suku-suku Arab yang sebelum ini bersatu di bawah panji Islam. Yang ketiga, peperangan. Fitnah ini juga mencetuskan peperangan yang memakan korban nyawa yang sangat besar, seperti dalam Perang Yamamah. Peristiwa ini mengorbankan ramai sahabat dan hafiz Al-Quran, sehingga membawa kepada inisiatif pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf di bawah pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Kisah-kisah Nabi palsu pada zaman Rasulullah adalah peringatan bagi umat Islam bahawa fitnah seperti ini akan terus berlaku hingga ke akhir zaman. Rasulullah telah memberi amaran bahawa akan muncul lebih ramai pendusta yang mengaku Nabi selepas kewafatan baginda. Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah, serta sentiasa berhati-hati agar tidak terpengaruh dengan golongan yang membawa ajaran sesat. Rasulullah telah menjelaskan tentang perkara ini dalam beberapa hadis. Dalam sebuah hadis, baginda bersabda, لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. Tidak akan terjadi kiamat sehingga muncul para dajjal sang pendusta, yang jumlahnya hampir mencapai 30 orang, masing-masing dari mereka mengaku bahawa dirinya ialah Rasul Allah. Dalam hadis lain, baginda bersabda, سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. Akan muncul di tengah-tengah umatku para pendusta yang jumlahnya hampir mencapai 30 orang. Masing-masing dari mereka mengaku bahawa dirinya ialah seorang nabi. Padahal, akulah penutup para nabi, tidak ada nabi sesudahku. Baginda juga bersabda, لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الدجال الأعور. Tidak akan terjadi kiamat sehingga muncul 30 orang pendusta, dan yang terakhir dari mereka ialah Dajjal yang bermata satu. Dalam satu hadis lain, Rasulullah turut menegaskan, في أمتي كذبون ودجلون 27 منهم 4 نسوة وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. Di kalangan umatku ada para Dajjal sang pendusta berjumlah 27 orang. Di antara mereka ada 4 wanita. Padahal sesungguhnya aku ialah penutup para nabi. Tidak ada nabi sesudahku. Kemunculan para Dajjal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sebagai salah satu mukjizat kebenaran kenabian baginda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Dan tiadalah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut kemahuan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ayat ini menguatkan keyakinan kita bahawa semua ucapan Rasulullah adalah berdasarkan wahyu dan kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Oleh itu, segala peringatan baginda termasuk tentang kemunculan para Dajjal harus diambil serius. Jarak antara zaman Rasulullah dan kiamat telah pun mencapai lebih 1400 tahun. Namun, hanya Allah yang mengetahui bila saat itu akan tiba. Dalam tempoh yang panjang ini, kemunculan ratusan orang yang mengaku Nabi tidak dapat dielakkan. Walau bagaimanapun, hadis Rasulullah menyatakan bahawa jumlah mereka yang benar-benar menonjol dan dikenali adalah sekitar 30 orang. Ini menjadi bukti mukjizat baginda, kerana jumlah tersebut tidak terlampaui walaupun waktu telah berlalu begitu lama. Sementara itu, kemunculan mereka juga menjadi ujian kepada umat Islam. Dalam era moden ini, teknologi komunikasi yang semakin canggih memberi peluang lebih besar kepada golongan pendusta untuk menyebarkan ajaran sesat mereka. Umat Islam harus lebih berhati-hati dalam menilai maklumat yang diterima dan sentiasa berpegang kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kemunculan para Dajjal yang mengaku Nabi adalah peringatan bagi umat Islam agar sentiasa waspada dan berpegang teguh pada ajaran Rasulullah. Kita dituntut untuk berhati-hati agar tidak terpedaya dengan golongan pendusta ini. Hanya dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita dapat melindungi diri daripada fitnah akhir zaman yang semakin menggugat keimanan. Sebagai umat Islam, kita perlu sentiasa memperkuatkan hubungan dengan Allah melalui solat, doa dan ilmu. Semoga Allah melindungi kita daripada fitnah Dajjal dan menjadikan kita hambanya yang teguh berpegang kepada kebenaran.